Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Okay, hari ini saya akan sambung semula bab 6 iaitu bab bentuk geometri 3 dimensi iaitu 6.4 isi padu bentuk 3 dimensi. Okey, so kita akan masuk subtopik yang baru iaitu melibatkan isi padu. Okey, isi padu prisma dan silinder. Okey, macam manakah kita nak dapatkan isi padu prisma dan silinder? Okey, yang pertama sekali adalah isi padu suatu bentuk geometri 3 dimensi ialah ukuran ruang yang memenuhi bentuk geometri 3 dimensi tersebut. Maksudnya dalam ruang ni kita nak tahu berapa nilai dia. Okey, seterusnya bentuk ini diukur dalam unit padu seperti milimeter padu, mm3. 3 ni sepatutnya kecil sentimeter padu, sentimeter kuasa 3 atau meter padu. Okey, untuk mencari isi padu prisma, kamu hanya perlu ingat dia punya formula. Okey, iaitu isi padu prisma adalah luas keratan rentas darab dengan tinggi. Okey, kalau kamu tanya luas keratan rentas ni adalah apa? Okay, kita patah balik. Okey, ini adalah keratan rentas. Keratan rentas ni yang mana? Yang bila kamu potong, bentuk dia masih sama lagi. Cuma dia dah berbeza dari segi jarak sahaja. Okey, kalau untuk yang ni prisma ni bentuk segitiga. So, bila kat sini, ini yang kita namakan sebagai keratan rentas. Okay, kalau silinder, ini yang dinamakan sebagai keratan rentas. Maksudnya keratan rentas ni, kiri kanan dia mesti bentuk yang sama. Kiri kanan atau kamu terbalikkan, dia akan jadi atas bawah. Dia mesti adalah bentuk yang sama. Kalau bentuk yang berbeza, kita tak namakan sebagai keratan rentas. Okay, isi padu silinder pula adalah pi j kuasa 2t. Isi padu kon adalah 1/3 pi j kuasa 2t. Dan manakala isi padu piramid adalah 1/3 darabkan dengan luas tapak darabkan dengan tinggi. Okey, saya bagi contoh. Hitung isi padu prisma tegak di sebelah. Okey, dia bagi tahu sini adalah prisma. Okey, di manakah luas keratan rentas? Okey, keratan rentas ni adalah ni bentuk segitiga dekat sini. Okey. Okey, bentuk segitiga ni adalah keratan rentas. Okey, luas keratan rentas segitiga kan. Okey, apakah formula segitiga? Formula segitiga adalah 1/2 darabkan dengan 8 cm darabkan dengan 3 cm. So, 8 tapak darabkan dengan 3. Mana datangnya 3? Okey, kalau kamu nak tahu, ini adalah bentuk segitiga. Kalau saya ambil yang tengah, ini kita namakan sebagai segitiga bersudut tegak. Okey, yang ni kita ambil betul-betul separuh. So, jadi bila separuh, sini dia punya nilai ada berapa? Sini adalah 4. Sini adalah 5. So, macam mana kan nak dapatkan tinggi dia? Kita gunakan teorem Pythagoras yang mana ini bentuk dia. Tinggi segitiga. Nak cari tinggi adalah 5 kuasa 2. So, yang ni mesti tolakkan dengan yang bawah. So, kamu akan dapat nilai dia adalah 3. So, jadi 3 ni merupakan tinggi. Okey, formula luas segitiga kalau kamu lupa adalah 1/2 darabkan dengan tinggi darabkan dengan tapak. Okey, so jadi tapak segitiga ni adalah 8 dan tinggi dia adalah 3. So, kemudian darabkan dengan tinggi. Tinggi untuk prisma ni adalah bukan ke atas ni, ke tepi ni. Ini tinggi dia iaitu 12. So, jadi kamu akan dapat jawapan adalah 144 cm padu. Okey, seterusnya hitung isi padu silinder tegak di sebelah. Okey, so jadi ini silinder tegak. Okey, apa dia punya formula? Formula dah luas keratan rentas dan tinggi ataupun terus ingat yang ni pun boleh, pi j kuasa 2t. Ini adalah luas keratan ni adalah isi padu silinder, pi j kuasa 2t. So, pi dia dah bagi 22/7 darabkan dengan jari. Okey, sini adalah diameter. So, apakah jari? So, jari adalah 7 bahagikan dengan 2 bersama dengan 3/5. So, jadi ini adalah jari darabkan dengan T. Tinggi dia adalah pi j kuasa 2. Okey, pi j kuasa 2. So, 3.5 dengan 3.5 dengan tinggi. Tinggi dia adalah 12. So, jadi jawapan dia adalah 462 cm padu. Okey, seterusnya adalah hitung isi padu
kon tegak. Okey, ingat kita apakah formula kon? So, ini formula kon. 1/3 pi J kuasa 2T. Kenapa 1/3? Nanti saya akan terangkan. Okey, pi dah ambil 22/7. J jari dah bagi tahu sini adalah 7. So, 7 darab 7 dia akan dengan tinggi. Tinggi dia adalah 12. So, kirakan je, tekan kalkulator, kamu terus dapat jawapan. Okey, untuk soalan melibatkan isi padu, kamu kena tahu formula setiap bentuk dan kamu hanya masukkan formula, tekan kalkulator, terus dapat jawapan. Okey, ni contoh Okey, dia bagi hitung isi padu piramid tegak di sebelah. Okey, apakah formula piramid? Piramid adalah 1/3 darabkan dengan luas tapak darabkan dengan tinggi. Okey, kalau kamu tengok tapak ni adalah segi 4 sama. So, jadi 4, sini pun 4. So, jadi 1/3 darabkan dengan 4 darab 4. Okey, apakah tinggi dia? Tinggi dia dah bagi tahu, tinggi dia adalah 3. So, masukkan dalam formula, terus dapat jawapan. Okey, isi padu sfera pula. Okey, sfera ialah suatu bentuk geometri 3 dimensi yang mempunyai satu titik tetap yang dikenali sebagai pusat sfera. Semua titik pada permukaannya mempunyai jarak yang sama dari pusat sfera. Isi padu sfera mempunyai jejari J. Jadi nak cari isi padu dia adalah guna formula 4/3 pi J kuasa 3. So, inilah isi padu sfera. Jadi contoh soalan. So, dia dah bagi jejari dia adalah 7. So, tekan je, guna formula 4/3 pi J kuasa 3. So, pi dia bagi 22/7. Jejari dia dah bagi 7. So, 7 kuasa 3 maksud 7 darab 7 darab 7. So, jadi jawapan dia adalah 1437.33 cm padu. Okey, jadi untuk soalan contoh yang ke-12, dia minta kamu hitung isi padu hemisfera yang berjejari 5 cm. So, hemisfera ni maksud adalah 1/2 daripada sfera. Okey. So, jadi ini dia punya formula. Isi padu hemisfera 1/2 daripada isi padu sfera. Jadi 1/2 darabkan dengan guna formula isi padu sfera iaitu 4/3 pi J kuasa 3. So, jadi dah bagi tahu sini adalah 5 cm. So, bila kamu darabkan 2 ni, kamu akan dapat 2/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan 5 darabkan dengan 5 darabkan dengan 5. Jadi jawapan kamu adalah 261.90 cm padu. Okey, jadi saya nak kamu buka buku kerja yang kedua, muka surat 39. Okey, yang mana soalan minta kamu isi tempat kosong dan tuliskan rumus bagi isi padu setiap bentuk berikut. Okey, ini saya kata tadi, ini yang dinamakan keratan gentas. Okey, dia kata dia minta kamu bentukkan rumus. So, rumus isi padu untuk prisma. Okey, prisma ni bentuk dia datang daripada kuboid. Okey, kemudian dia belah dua. So, belah dua maksudnya apa? Maksudnya adalah 1/2. Jadi, 1/2, terus follow, sini pun 1/2. Macam mana nak cari isi padu kuboid? Nak cari isi padu kuboid adalah, okey, ni kuboid kan, isi padu adalah panjang darabkan dengan lebar darabkan dengan tinggi. Jadi, tulis panjang darabkan dengan lebar darabkan dengan tinggi. Okey, untuk kamu tahu, okey, ini tinggi So, ini tinggi, ini panjang, ini lebar. Jadi, kalau nak tengok panjang dan lebar ni merupakan luas bagi keratan gentas. So, jadi, kita namakan sebagai luas keratan gentas. Kemudian darabkan dengan tinggi dia. So, ini luas keratan gentas dia darabkan dengan tinggi prisma. Okey, seterusnya piramid. Okey, macam mana piramid dapat formula yang saya nyatakan tadi? So, piramid ni bila kamu buat ujian, kamu akan mendapati bahawa 6 buah piramid sama saiz boleh dimuatkan ke dalam sebuah kubus. Okey, kubus ni semua ni panjang, lebar, tinggi, semuanya adalah sama. Okey, ini adalah properties untuk ciri-ciri bagi kubus. Okey, jadi bila dia buat eksperimen, dia mendapati bahawa 6 buah piramid sama saiz ni boleh muat masuk menjadi sebuah kubus. Okey, jadi formula dia akan jadi
1/6 darabkan dengan isi padu kubus. Jadi bersamaan dengan 1/6 darabkan dengan panjang. So, darabkan panjang darabkan dengan lebar. Kemudian darabkan dengan tinggi piramid. Okey, tinggi piramid ni, ini tinggi untuk kubus. Macam mana kamu nak dapatkan tinggi untuk piramid ni? So, tinggi ni. So, apa yang kamu buat adalah, dia adalah 2 kali. Okey, ini adalah bentuk okey, saya buat terbalik So, ini kubus. So, datang kubus daripada ni. Ambil daripada kiri kanan, depan belakang, kiri kanan, atas bawah. Okay, perasan tak? Tinggi ni adalah 1, 2. Tinggi piramid. Maksudnya dia adalah 2 kali daripada tinggi piramid. So, kamu akan dapat tinggi piramid ni, kamu akan dapat bentuk kubus. Iaitu kamu akan dapat tinggi kubus kat sini. So, tinggi ni panjang, sini lebar. Okey. So, jadi berdasarkan yang ni, kamu boleh selesaikan. Sini akan jadi 3, sini akan jadi 1. So, jadi jawapan dia 1/3 darabkan dengan luas tapak. Okey, darabkan dengan luas tapak. So, darabkan dengan tinggi dia. So, kamu akan dapat isi padu piramid. Okey, seterusnya silinder. Okey, silinder ni dia buat kajian dan dia buat eksperimen. CD berbentuk bulatan disusun menegak menghasilkan sebuah silinder. Okey, jadi apakah bentuk silinder ini? So, bentuk dia adalah bulat. So, apakah formula bagi ini adalah luas tapak. Kenapa luas tapak? Okey, ambil yang bawah sekali. Yang bawah ni luas tapak bentuk bulat kan? Okey, apakah formula bagi luas tapak bentuk bulat ni? So, formula luas tapak adalah pi j kuasa 2. So, darabkan dengan tinggi. So, saya letak je T. Jadi, jawapan dia adalah, bila kita gabungkan semua, adalah pi j kuasa 2 T. Okey. So, D, kon. Okey, kon lepas dah buat eksperimen, aktiviti di atas, bila letak kon, kita penuhkan air, masukkan dalam silinder. 1. Masukkan kedua, dapat 2. Masukkan 3, dapat 3. So, aktiviti di atas menunjukkan 3 kon memenuhkan 1 silinder. So, jadi macam nak dapatkan isi padu kon adalah 1/3 darabkan dengan isi padu semua, kamu akan dapat isi padu kon. Jadi bersama dengan 1/3 isi padu silinder apa? Pi j kuasa 2T kan? Tadi yang atas membuat pi j kuasa 2T. So, jadi gabungkan semua akan jadi isi padu silinder adalah 1/3 pi j kuasa 2T. Okey. Okey, next kita pergi kepada muka surat seterusnya. Kita akan mencari isi padu bagi setiap bentuk yang berikut. Okey, untuk contoh dia dah bagi ini bentuk prisma berbentuk trapezium. Jadi formula masih sama, luas kata rentas. Luas kata rentas ni adalah bentuk trapezium. Darabkan dengan ini adalah tinggi. So, jadi trapezium digunakan formula 1/2 darabkan dengan A tambah B. Sini adalah 2. So, jadi 2 tambah 5 darabkan dengan 6. Kemudian darabkan dengan tinggi. So, dapat 252 cm padu. Okey, seterusnya untuk soalan A. Soalan A, apakah luas kata rentas? Okey, kata rentas dia adalah ini, bentuk segitiga. Okey, letak dulu. Okey, isi padu bersamaan dengan luas keratan rentas darabkan dengan tinggi. Okey, so nampak macam mana? Okey, luas kata rentas ni adalah, tulis luas segi 3 darabkan dengan T, tinggi. Okey, apakah formula luas segitiga? 1/2 darabkan dengan tapak. Tapak dia adalah 8 darabkan dengan tinggi. Tinggi dia adalah 6. Kemudian baru darabkan dengan tinggi prisma ni, iaitu darabkan dengan 15. So, ini adalah luas rentas tadi. Jadi, tekan kalkulator, kamu akan dapat sini 4. 4 darab 6 adalah 24. 24 darab 15, kamu akan dapat 360. Okey, jawapan kamu adalah 360. Ini pakai sentimeter padu. Okey, seterusnya adalah bentuk silinder.
Okey, kalau kamu buka je balik formula tadi, isi padu untuk silinder adalah pi J kuasa 2 T. Okey, tolong ingat sampai bila-bila. Okey, isi padu untuk silinder pi J kuasa 2 T. Pi dia suruh gunakan tadi adalah ni, pi dia suruh guna 22/7. Tu letak 22/7 darabkan dengan jari. Okey, sini 14 ni adalah diameter. So, jadi jari adalah 14 bahagi 2 bersamaan dengan 7. So, letak 7 kuasa 2 darabkan dengan tinggi. Tinggi dia adalah 15. So, tekan kalkulator 22/7 darabkan dengan 7 kuasa 2 darabkan dengan 15. So, jawapan dia adalah 2310. 2310. Apa unit dia? mm. So, mm padu. Okey, seterusnya adalah kon. So, isi padu kon. Isi padu untuk kon bersamaan dengan 1/3 darabkan dengan pi J kuasa 2 T. Ini isi padu kon. Jadi bersamaan dengan 1/3 darabkan dengan pi adalah pakai 22/7 darabkan dengan jari. Jari dia adalah 42. Kuasa 2 darabkan dengan T. Tinggi dia adalah 20. So, jadi apakah jawapan dia? Tekan kalkulator 1/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan 42 kuasa 2 darabkan dengan 20. So, jadi jawapan dia adalah 36,960 milimeter padu. Okey, yang seterusnya adalah bentuk piramid. Okey, ini adalah piramid segitiga, bertapak segitiga. So, apakah formula bagi isi padu piramid? Okey, formula dia adalah 1/3 darabkan dengan luas tapak. Kemudian kamu kena darabkan dengan tinggi. Tinggi untuk piramid. Jadi bersamaan dengan 1/3 dengan luas tapak. Okay, dah bagi tinggi dia 4, tapak dia 6. So, jadi 1/2 darabkan dengan 4 darabkan dengan 6. Okay, ini adalah untuk luas tapak segitiga. Kemudian darabkan dengan tinggi. Tinggi dia berapa? Tinggi dia adalah 15. So, jadi apakah jawapan dia? Kita tekan je kalkulator 1/3 darabkan dengan, buat dalam kurungan 1/2 darabkan dengan 4 darabkan dengan 6 tutup kurungan darabkan dengan 15. So, jadi jawapan dia adalah 60 unit meter. Okay, meter padu. Okey, last sekali adalah bentuk sfera. Okey, apakah isi padu bagi sfera? So, isi padu dia adalah 4/3 pi J kuasa 3. So, jadi masukkan formula 4/3 darabkan dengan pi. Pi guna 22/7 darabkan dengan J. Jari dia adalah 10.5 kuasa 3. So, jadi tekan kalkulator 4/3 darabkan dengan 22/7 darabkan dengan 10.5 kuasa 3. Jadi jawapan dia adalah 4,851 cm padu. So, ini cara nak buat. Ingat, kamu hafal formula, masukkan nilai dalam formula, kemudian tekan kalkulator, terus dapat jawapan. Okay, ini adalah paling simple. So, kerja paling simple, hafal formula. Okey, soalan yang seterusnya, dia minta kamu, ini adalah gabungan dua bentuk. Sini adalah silinder, sini adalah hemisfera. Hemisfera tu adalah separuh daripada sfera. So, dia minta kamu hitung isi padu bentuk berikut. So, jadi first kali cari dulu isi padu bagi silinder. Okay, apa formula bagi isi padu silinder? Pi J kuasa 2T. So, jadi pi dia suruh guna 22/7. So, 22/7
per 7 darabkan dengan jari. Ini jari ke bukan? Ini adalah diameter. So, jadi jari bersamaan 20 bahagi 2 sama dengan 10 cm. Jadi, darabkan dengan 10 kuasa 2 darabkan dengan tinggi. Tinggi dia adalah 32. Jadi, bersamaan dengan tekan je kalkulator. 22 per 7 darabkan dengan 10 kuasa 2 darabkan dengan 32. So, jawapan kamu dapat adalah 10,057. Sebenarnya saya pernah kata, kalau titik perpuluhan dia banyak, kamu boleh tukarkan kepada dalam bentuk pecahan. Letak je dalam bentuk pecahan 1 per 7. So, nak cari isi padu hemisfera pula. Hemisfera iaitu 1 per 2 hemisfera separuh darabkan dengan sfera. Sfera penuh formula 4 per 3 pi j kuasa 3. So next. So, jadi jawapan dia adalah 1 per 2 darabkan dengan 4 per 3 darabkan dengan pi. Pi dia adalah 22 per 7 darabkan dengan jari. Jari dia adalah 10 kuasa 3. So, tekan kalkulator. 1 per 2 darabkan dengan 4 per 3 darabkan dengan 22 per 7 darabkan dengan 10 kuasa 3. So, jawapan kamu dapat adalah 2095 5 per 21. 2095 5 per 21. Dia punya unit adalah sentimeter padu. So, next nak buat apa? So, jadi jumlahkan. So, jadi jumlah isi padu bersamaan dengan 10,057 1 per 7 tambah 2095 5 per 21. Jadi tambahkan akan dapat 57. So, jawapan dia adalah 12,152 8 per 21 cm padu. So, ini jawapan dia. Boleh? Kita pergi kepada soalan yang terakhir untuk hari ini. Dia minta hitung isi padu kawasan bola rek. Kawasan bola rek ni yang berada yang bukan sfera. Maksudnya sfera ni letak dalam silinder. So, kita nak kawasan bola rek saja. Sfera ni kita tak nak. Maksudnya kita tolak sfera ni. First kali cari dulu isi padu silinder. Isi padu silinder bersamaan dengan pi j kuasa 2 t. Apa-apa mesti tak formula dulu baru masukkan nilai. So, pi adalah 22 per 7 darabkan dengan jari. So, ini jari ini adalah diameter. So, jari bersamaan dengan 7 bahagi 2 iaitu bersamaan dengan 3.5. Jadi tulis kat sini 2 per 2 jari adalah 3.5 kuasa 2 darabkan dengan tinggi. Tinggi dia adalah 8 cm. Tekan kalkulator. 22 per 7 darabkan dengan 3.5 kuasa 2 darabkan dengan 8. So, jawapan dia adalah 308 cm padu. Nak cari isi padu sfera. Isi padu sfera bersamaan dengan 4 per 3 pi j kuasa 3. So, jadi bersamaan dengan 4 per 3 darabkan dengan 22 per 7 darabkan dengan j. Jari dia adalah 3.5 kuasa 3. Tekan kalkulator. 4 per 3 darabkan dengan 22 per 7 darabkan dengan 3.5 kuasa 3. So, jawapan dia adalah 107
2/3 cm padu. Okey, sekarang kita tak nak sfera kan? Tak nak maksudnya buang. Buang maksudnya tolak. Jadi tulis isi padu kawasan berlorik adalah 308 tolak dengan 179 2/3. Jadi jawapan dia adalah 128 1/3 cm padu. So, ini adalah cara-cara kamu nak mengira isi padu bagi bentuk geometri. Okey, saya harap lepas ni kamu tolong buat dalam buku kerja kamu muka surat 39, 40 dan 41. Okey, sekian, terima kasih.